قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقولي من حول وقوتي تزيد إلى حولك وقوة اللهم أعيني وأحسن علي وصل وسلم عليه الحمد لله. syukur kepada Allah Azza wa Jalla pada malam ini kita hadis sahih daripada Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah taala. Kita masih lagi dalam targhib al-ilm, ya, menggembarkan pada mencari ilmu kepada diri, menggembarkan pada ilmu dan menuntutnya. Hadis yang ke-69 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nafasa 'an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu 'anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله إليه له به طريقا إلى الجنة ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به مسائله. هذا حديث رواه الإمام مسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه dan Ibnu Hibban. Sahihnya Ibnu Hibban Al-Hakim. Dan katanya hadis sahih di atas syarat Bukhari dan Muslim. Ana hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa yani man farraja wa azala, barang siapa yang melepaskan ataupun menghilangkan, ya, al-mu'minin daripada orang beriman, kurbatan satu masalah min kurabil dunya daripada masalah dunia. Dia sama ada menghilangkan masalah itu dengan bantuan harta dia, ataupun bantuan pangkat dia, ataupun pertolongan dia, apa saja, syafaat dia ke, terhadap seorang beriman, maka Allah akan melepaskan dia daripada musibah atau masalah, daripada segala masalah pada hari kiamat. Wa man satara musliman, barang siapa yang menutup aib orang Islam, satarahu Allah fi dunya wal akhirah, Allah akan tutup aib dia di dunia dan di akhirat. Man yassara 'ala muhsinin, barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kepayahan, jadi seperti dia memberi tangguh pada hutang, memberi tangguh masa pada orang yang berhutang. Contohnya muksir ni man rakkabahu dain, orang yang menanggung hutang milik dia, ya, wa ta'assara alaihi qada'uhu, dan dipayah untuk bayar hutang, bukan tak nak bayar hutang, dia nak bayar tapi jadi susah, ya, dia miskin beramat, apa yang dia dapat itu untuk keperluan harian pun tak cukup. Bagaimana nak jelaskan hutang dia? Jadi maknanya terpaksa meminta tangguhlah kepada orang yang memberi hutang, ataupun kalau boleh orang itu bebaskan dia daripada hutang dengan menghalalkan. Ataupun yang dimaksudkan sini kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala,
yuradu bil usri mutlaqul faqr. Maksudnya ini dimaksudkan dengan kepayahan di sini adalah orang yang memang fakir. Ini maknanya lalu dimudahkan ke atasnya urusannya dengan dihibahkan kepadanya ataupun diberikan sedekah kepadanya ataupun maknanya dihalalkan pinjaman diri. Ataupun diberikan pinjam kepada dia lalu diberi tanggung di atas pinjaman diri. Kenapa dia buat macam tu? Yassara man yassara ala muhsinin. Yassara Allahu alaihi. Allah akan memudahkan ke atasnya di dunia wal akhirah, dunia dan juga di akhirat. Jadi di sana ada hadis yang lain yang menyokong bagaimana hadis ini. Di antaranya hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Jami' oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Di situ dikatakan kutiya manaya Allah Azza wa Jalla bi 'abdi. Ya Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepada seorang hamba min ibadihi kepada hamba-hambanya. Atahu Allah malan, Allah berikan kepada dia harta. Faqala lahu madza 'amilta? Apa yang maka dikatakan kepada hamba tadi, apa yang telah kau lakukan di dunia dengan harta tersebut di dunia? Faqala, maka orang menjawabkan ini dari akhirat nanti. Dan bawa datang seorang hamba hadapan Allah Ta'ala, ditanya kepada dia apa yang kaya lah yang Allah beri kepada dia harta. Allah tanya apa yang kamu buat dengan kekayaan itu? Dia kata ma'amil tu min syai'in ya Rab, aku tidak beramal sesuatu wahai Tuhan, illa annaka ataitani malan, melainkan engkau berikan kepada aku harta. Fakuntu ubayyi'un nas, aku berjual beli dengan manusia, berniaga, bermuamalah dengan manusia, bagi hutang kepada orang. Fakana min khuluqi, dan adalah daripada sifat aku atau perangai aku, an yuyassira 'ala al-mu'sir, aku memberi maknanya kemudahan pada orang yang memang orang itu memang orang yang kita tak miskin, tapi aku bermudahkan untuk dia juga. Contohnya kalau dia ada hutang 100 rial ke, dia ada 50 rial tu nak bayar, dia boleh bayar, tapi dia minta tanggung sikit atau tak bayar 50 cukup lah, jadi halal rumahnya, lebih sikit halal, dia mudah. Orang yang boleh bayar hutang tu, kalau boleh bayar hutang, banyak boleh bayar. Wa unziru al-usr, aku memberi tanggung kepada orang yang bayar, dia minta tanggung, maka aku beri tanggung kepada dia sampai tempoh dia sanggup membayarnya lah. Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala kata ana haqqu bidzalika minka, aku lebih utama, lebih berhak daripada engkau dengan perkara itu. Tajawazu an 'abdi, Allah bebaskan hamba, lepaskan dia. Itulah dia di antara hadis yang menunjukkan bagaimana perkataan hadis wa man yassara 'ala muhsinin. Kemudian kata Nabi SAW, wallahu, dan Allah fi 'auni al-'abdi, dalam maknanya menolong atau membantu hamba-Nya, yang i'anatuhu, membantunya, menolongnya. Maka al-'abdu, selama mana apa itu fi 'auni akhihi, dalam membantu ataupun menolong saudaranya, sama ada dengan hartanya ataupun pangkat dia ataupun hati dia ataupun anggota tubuh dia membantu tadi kan, perasaan dia, kuasa kasihan dan sebagainya, itulah dia berusaha untuk membantu, maka Allah akan menolong dan membantu dia. Kemudian kata Nabi SAW, man salaka tariqan, siapa yang melalui satu jalan. Ini syahid hadis dalam bab ni, bab targhib fil ilmi wa talabihi. Man salaka tariqan, siapa yang melalui satu jalan, yaltamisu fihi, dia mencari pada jalan itu, kan? Yaltamisu maknanya yatlubu, mencari, menuntut, dan dengan jalan itu ilman, ilmu lah. Sahalallahu lahu, maka Allah akan memudahkan baginya dengan jalan tersebut tariqan ila jannah, jalan untuk menuju ke syurga. Kemudian Nabi kata, wa majtama'a qaumun, tidak berhimpun oleh satu kaum, satu kumpulan,
Fi baitin min buyutillah, dalam satu rumah daripada rumah Allah. Ya. Dalam hadis Nabi kata dalam masjid, Nabi tak sebut masjid, Nabi sebut bait. Bait min buyutillah. Boleh guna masjid kan? Fi masjidin min masajidillah. Tapi Nabi sebut bait min buyutillah. Kenapa? Bila sebut bait, maksudnya baitullah, buyutullah, maksudnya dia merangkumi, yashmal. Kan? Dia merangkumi sama ada masjid, madrasah, kan? Tak kisahlah tempat-tempat pengajian. Kan? Dia merangkumi semua sekali. Bila sebut masjid, orang masjid je kan? Masjid je lah. Tapi sebut baitul min buyutillah. Dan tempat yang disediakan untuk belajar. Dia teluruna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah. Yang Quran lah. Wa yatadarasunahu, dan mereka mengkajinya, mempelajarinya, menghayatinya. Ya, maksudnya mempelajari Al-Quran ini, tafsirannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tafsiran tentang ayat-ayat ini? Ya, jadi mereka mempelajari dan juga menghayatinya, mengkajinya Al-Quran itu. Bainahum, di antara mereka. Macam ini muzakarah ilmu pun dan juga ya. Maknanya di antara mereka illa, kecuali haffathumul malaikatu, para malaikat akan menghamparkan sayap-sayapnya. Jadi para malaikat akan melindungi mereka. Ya. Wa nazalat alaihim as-sakinah, dan akan turun ke atas mereka as-sakinah, yakni ketenangan. Ma yaskunu ilaihi al-qalb min at-tama'ninah wal waqar wal thabat wa safa'ul qalb. Maksudnya hati jadi tenang kepadanya, dan hati jadi teguh di atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah, hati jadi bersih. Maksudnya wa ghasyiyahumur rahmah, mereka diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzakarahumullahu fi man 'inda, Allah akan menyebut mereka itu di kalangan para malaikat yang ada di sisinya. Kelebihan orang yang lebih menuntut ilmu. Jadi maknanya Nabi SAW sebut hadis pada tuan dia, banyak hadis lagi tarikh dalam menuntut ilmu. Sebab apa? Sebab nak menuntut ilmu ni dia disertai dengan kepayahan, kesukaran. Tapi kita nak lawan jiwa kita. Kan, jiwa kita yang sentiasa mengajak kepada untuk rehat, santai, bermalasan, betul. Jadi hadis-hadis ini sebagai motivasi kita. Dia mendorong kita untuk bergerak, kan, untuk kita menuntut ilmu, mendengar ilmu. Sebab ilmu ni dia tidak didapati dengan mudah begitu. Dia berhajat kepada kesusahan dan kepayahan. Sehingga penyanyi mengatakan la tablugh al-majda hatta tal'aq as-saghira. Kan? Tidak akan dapat mencapai ketinggian darjat tadi. Tidak ada ketinggian darjat mereka dengan ilmu lah. Sehingga kau dapat menelan akal yang pahit. Kan? Jadi maknanya kesungguhan orang yang menuntut ilmu itu perlu. Tabaqtul majdi wa sa'una qad balaghu. Aku baru merangkak untuk mencapai ketinggian, sedangkan orang yang berlari itu mereka dah sampai. Ya? Dan nufus, maksudnya berjihad melawan nafsu tadi. Mereka berjihad melawan nafsu kehendak nafsu tadi. Nafsu ini sentiasa mengajak benda-benda menyeronokkan dunia dia. Kepada ilmu dia tidaklah berminat. Tetapi mereka ini berjihad melawan hawa nafsu, wa alqaw dunahul uzra, sehingga mereka mencampakkan izar mereka demi untuk mencapai ketinggian ilmu tadi. Ya, maksudnya mencurahkan segenap tenaga dan keberanian. Maksudnya bukan ikut belajar, maksudnya ini hanya kiasan, kan, untuk mencurahkan segenap tenaga dan keberanian. Tak perlu dengan segala cabaran ataupun rasa malu, kan, demi meraih ketinggian dari ilmu. Wakabalul majda hatta malla aktsaruhum, mereka berusaha untuk mencapai ketinggian sehingga kebanyakan mereka jadi jemu. Bila kita belajar kan, itulah dia makin lama makin belajar dan jadi macam jemu lah. Mula-mula kelas tu ramai lah orang. Lepas tu tinggal kamera saja lah dan jurus setting kamera. Kan, buat je lah.
Itulah keadaan dia. Hatta malla aktsaruhum, sehingga jadi jemu kebanyakan mereka. Wa anaqal majda man awfa wa man sabira, dan akan mencapai memeluk ketinggian itu mereka yang bersungguh-sungguh dan mereka yang bersabar, yang menunaikan segala kesungguhan tadi. Kata kita, la tahsabal majda an tamran anta akiluhu. Jangan kamu sangka bahawa ketinggian itu sebiji kurma yang kau makan dia. Macam buah kurma punya, kan, telan macam tu. Jangan sangka macam tu, kan. Ilmu tidak macam tu, kan. Itulah dia. Jadi syair ni itulah disebut, kan. Di antara ulama yang apa nama menyebut faedah syair ni, bahawa ada satu syekh, ya, disebut Al-Mufri, disebut dalam kitab Fawaid Al-Badi, ada cerita bahawa ada orang pelajar tadi, kan, mereka ni pergi mendatangi majlis Abu Ali Al-Baghdadi, kan, di belajar. Tapi pada satu hari hujan lebat. Bila hujan lebat, dia jadi macam apa nama, lecok, kan, lecok. Jadi tak selesa lah nak jalan tadi. Maka tidak menghadiri kelas tu, melainkan hanya seorang saja. Seorang yang belajar ikut kelas tu. Jadi apabila guru ni, dia tengok seorang yang belajar ni rajin datang kelas, ya, maka dia pun apa nama, menyebutlah, melantunkan syair ni. Syair ni di antara sabab syair ni dilantunkan. Itulah dia, kan. Disebut dia malah ni kisah dia, kan. Jadi ilmu ni sesuatu yang sukar lah. Sebab tu ada yang datang menyebut bahawa yang dalam hal tentu, kan. Kita baca Al-Quran ada maknanya innamal ilmu bitafaqquh. Ilmu kita belajar, kita faham, kita mendatangi dia. Imam Syafi'i pun selalu dia pun dah sebut, kita pun selalu ulang tentang apa nama diwai Imam Syafi'i yang disebut akhilan tanal ilma ila sittatin. Saudaraku, kau tidak akan dapat mencapai itu melainkan dengan 6 perkara. Hirsun wa dzaka'un, wa bulghatun. Hirsun wa dzaka'un wa ijtihadun. Ada kesungguhan dan kebijaksanaan, dan apa namanya, hirsun itu ketamakan. Dia nak cari, nak. Kan, ada zakah, zaki, cerdik. Kan, kemudian ada ijtihad, kesungguhan. Walaupun betul tak ada duit lah, dia nak isi betul, dia orang tak ada duit, kan. Walaupun betul, liqa ustaz, bertemu dengan guru, waktu zaman, panjang masa. Ini ciri-ciri mana yang kita kena laksanakan untuk mencapai ilmu dan darjat ketinggian ilmu lah. Begitu. Jadi maknanya seperti tadi, man batta'a bihi 'amaluhu. Barang siapa yang amalan dia itu tidak setara mana, amalan dia lebih kurang, ya. Tapi jadi keturunan ustaz ataupun keturunan orang alim lah, ya. Itu dia. Man batta'a bihi 'amaluhu. Jadi man akharahu 'amaluhu sayyi wa tafriqu fi 'amal salih. Dia maksudnya yang menyebabkan dia lambat untuk melakukan amalan soleh. Sebab apa? Sebab dia buat amalan yang kecil lah, amalan dosa lah, ya? Yang mana amalan dosa itu tidak memberi manfaat untuk dia di akhirat, ya? Begitu juga keturunan tidak memberi manfaat untuknya di akhirat, iaitu syarafun nasab, ya? Yang datuk nenek dia orang alim dan sebagainya, tidak memberi manfaat, sebarang manfaat kepada dia. Sebab itu Nabi kata, وَمَنْ بَطَّعَ بِهِ عَمَلُهُ. Amalan dia tak setara mana, لَمْ يُسْلِعْ بِهِ نَسَبُهُ, dan keturunannya tidak akan mengangkat derajatnya, ya. Keturunan dia tidak akan membawa dia pada yang derajat. Jadi maksud kita ni masing-masing kena usaha. Siapa usaha lebih, dia dapat lah. Siapa yang tidak berusaha, dia tidak akan dapat. Walaupun dia anak seorang alim, ya, dia tak akan dapat. Dia kena usaha menuntut tadi. Itulah dia. Ada riwayat Muslim dan sembilan betul. Baik, masih lagi dalam bab ni.
bab targhib fil ilmi wa talabihi. Hadis yang ke-70. Wa 'an Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Darda, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan, orang siapa yang melalui satu jalan, sama dengan hadis di atas. Ada Abu Hurairah tadi kan, ini hadis Abu Darda pula. Yang tabisu fihi ilman, dia mencari pada jalan itu ilmu atau pengetahuan. Sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Ya, tak ada perkataan bihi. Hadis ini ada perkataan bihi. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Wa innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, la tad'u ajnihataha, meletakkan sayap-sayapnya. Malaikat ni banyak sayap lah. Nah, mereka ni makhluk yang bersayap. Di talibil ilmi, kepada penuntut ilmu atau untuk penuntut ilmu. Kenapa? Ridwan bima yasna'u, karena dia reda dengan apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu tadi. Ada berjalan kan, untuk penuntut ilmu, duduk, mendengar kan. Jadi dia reda dengan perbuatan penuntut ilmu tadi. Wa innal 'alima, sesungguhnya orang alim, orang yang berilmu lah. Jadi kita kena berusaha untuk menjadi orang yang berilmu. La yastaghfiru lahu, sesungguhnya memohon ampun untuknya, man fis samawat, oleh segala yang ada di segala langit, wa man fil ardh, oleh segala yang ada di bumi, memohon ampun untuk dia. Kata Nabi SAW, hatta al-hitanu, sehingga kan ikan paus. Hitan ni ikan besar lah. Kan Syekh Baris Bukhuna tu dia kata, Hud huwal azimu minas samak, dia adalah ikan yang besar lah. Dan dia adalah lafaz yang muzakkar, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, faltaqamahul hudu, lalu dia ditelan oleh ikan paus, yakni Nabi Yunus alaihissalam. Qala nabiyina salawatullahi wassalam. Jadi maknanya hatta al-hidan fil ma', ikan di air, ikan paus ni kan, memohon ampun untuk orang yang berilmu. Wa fadlul 'alimi 'ala al-'abidi, dan kelebihan orang yang berilmu di atas orang yang beribadah. Dia kan kuat ibadah kan, beribadah, solat, puasa sunat, solat sunat, baca Quran, istighfar, zikir. Jadi mana dia tidak pergi melazimi majlis ilmu, dia kuat ibadat. Beza di antara orang dan orang yang berilmu, kafadlil qamar, seperti kelebihan bulan, ya, ala sa'iril kawakib, di atas segala planet, sebut segala bintang. Wa innal ulama, dan sesungguhnya para ulama, jadi orang-orang alim lah, ulama perkataan jamak atau plural lah bagi alim. Dan sesungguhnya orang-orang yang berilmu itu warasatul anbiya, mereka adalah pewaris para nabi, waris para nabi. Ya, innal anbiya, sesungguhnya para anbiya, lam yuwarisu dinaran, mereka tidak mewarisi dinar, kepingan emas, duit emas. Juga tak tinggal ada para anbiya, tak tinggal duit emas. Wala dirham, dan mereka tidak tinggal dirham, duit perak. Innama, hanya saja warasul ilma, yang mereka wariskan, yang mereka tinggalkan adalah ilmu, pengetahuan. Faman akhadahu, barang siapa yang mengambilnya, mengambil ilmu itu, akhadha bihadzin wafir, yang dia telah mengambil keuntungan, yakni al-nasib al-kabir, bahagian yang besar. Ya, akhadha nasiban taman, bahagian yang sempurna. Maksudnya lahir awfar minhu, maksudnya yang lebih banyaklah, keuntungan yang banyak. Siapa yang ambil ilmu? Sebab itulah hadis yang lain, ataupun dalam asar daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ketika setelah wafat Nabi SAW,
Dia pergi ke pasar. Di pasar orang sibuk berniaga kan. Jual-jual, beli barang apa semua tadi. Apa orang? Maka dia pergi ke pasar, dia berkata, antum hauna wa mirathu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasal fil masajid atau fil masjid. Kamu semua duduk di sini kan? Sedangkan pusaka Rasulullah SAW sedang dibagikan di masjid. Jadi bila orang ramai dengar tu bahawa pusaka Rasulullah SAW sedang dibagikan di masjid, mereka faham harta benda lah. Lalu pokok larilah semua pergi ke masjid, masuk ke masjid. Jadi apa yang mereka lihat dalam masjid tidak ada apa-apa melainkan alaka-alaka ilmu. Jadi bila dia tengok kita apa tu, cukup Abu Hurairah balik. Sebenarnya Abu Hurairah tak ada apa pun, kita tengok dalam masjid, tak ada pun dibagikan harta pusaka Rasulullah SAW. Maka Abu Hurairah kata, kamu tak nampak kan? Di situ ada satu alaka, itu dia alaka. Itulah dia pusaka Rasulullah SAW. Ilmu. Itulah dia kan. Ini cerita zaman para sahabat radhiyallahu anhu dan zaman tabi'in. Bagaimana dengan zaman kita hari? Itulah dia. Malah dia bagai langit dan bumi ya. Sungguhan tadi kan. Untuk menghadapi melawan ujian ni macam-macam. Sekarang ni kita gunakan alasan ialah tidak untuk muslim pun alasan tak ada rakaman. Kan bila tengok live sambil minum teh kopi kat rumah. Benda dia tak sama pun hakikat dia. Dan pahala pun tak sama. Pahala dapat lah. InsyaAllah. Kaidah amal tu bidiyat. Tapi tidaklah sama. Serta dan bayar zalika jauhlah di antara dunia itu. Di antara yang berjihad kan, menempuh jalan kan, menuju arah untuk mendengar sepotong hadis Nabi SAW ataupun sepotong ayat Al-Quran. Tak sama lah pahala dia kan, maksudnya yakni tahfif malaikah tadi, hamparan sayap para malaikat ni tak masuk dalam tu. Sebab dia sebut majtama'a qaumun di baitil buyutillah kan. Tidak ada orang yang berkumpul dalam rumah Allah. Maksud itu. Baik, ini keuntungan yang tidak mengetahuinya melainkan ulul albab, orang-orang yang berakal dan mereka yang bijaklah. Itulah dia. Baik. Kemudian hadis ini Syekh Al-Albani rahimahullah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Sa'adah dan Sahih Ibnu Hibban. Ini juga Al-Bayhaqi. Dan kata Imam At-Tirmizi, la yu'araf illa bil hadithi Asim bin Raja' bin Haywa. Tidak diketahui hal ini melainkan daripada hadis riwayat Asim bin Raja' bin Haywa. Wa laysa isnaduhu indi muttasil. Jadi dia kata At-Tirmizi, sanadnya di situ tidak muttasil, tidak terhubung lah. وإنما يروى عن عاصم بن رجاء بن حيوة أن يسير رواية ابن عاصم بن رجاء بن حيوة لبن داود بن جميل بن كثير بن قيس بن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أصح كثير به صحيح له. الشيخ الألباني رحمه الله ditulis di sebelah ni kita hadisnya hasan li ghairihi. Apabila hadisnya hasan li ghairihi maknanya kita faham bahwa hadis itu dia dhaif. Tapi kalau ada turuk yang lain datang dia menjabarkan hadis ini, maknanya mengangkat naik. Jadi hadis ini masuk dalam kategori hasan. Ada hasan kerana yang lain. Jadi gitu. Baik. Alhamdulillah, kita tengok hadis yang seterusnya. Kalau ikutnya hadis tadi, hadis kita baca sebelum-sebelum, ada hadis lain yang menyokongnya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang panjang dan Sahih Bukhari. Ya, yang sokong hadis yang kita baca tadi ya. Dalam kitab Da'awat, bab fadl zikir, bab kelebihan zikir. Al-Bukhari sebut dalam kitab ya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang kita baca tadi hadis Abu Darda. Nah, hadis Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq." Nabi kata, sesungguhnya Allah
ada para malaikat yang mereka itu berjalan, tawaf, berkeliling lah di jalan-jalan, turun pinus dari jalan-jalan. Kenapa? Yang tabisuna ahla zikri, mereka mencari orang yang berzikir. Maksudnya orang yang sedang mencari ilmu, ataupun menyampaikan ilmu, ataupun mendengarkan ilmu. Karena ahli zikir ini adalah ahlul ilm. Bila disebutkan zikir atau majlis zikir ini dalam kaedah, sunnahnya adalah ilmu. Sebab Nabi SAW tidak pernah berkumpul dengan para sahabat untuk menyebut kalimah-kalimah tertentu beramai-ramai. Contohnya afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nabi tak pernah buat itu. Adapun perkumpulan Nabi yang SAW dengan para sahabat adalah menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu. Sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia majlis zikir sebenarnya. Jadi yastabisuna ahla dzikri, orang yang berzikir kepada Allah. Fa idza wajadu qauman, apabila mereka menemui satu kaum, macam kita lah, 3 orang yadhkuruna Allah, sedang mengingati Allah. Kita sedang mengingati Allah lah. Kita sedang beribadah lah ni, ya. Zikir, ingat pada Allah, sebut Allah, cerita tentang Allah, tentang agama Allah. Tanadaw, maka mereka saling memanggil, saling menyeru. Maka mereka berkata, halummu ila hajatikum, marilah sini semua kepada hajat kalian. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayahuffunahum biajnihatihim ila as-sama'i dunya. Lalu bila mereka datang, mereka akan menghamparkan di atas kita ni, membuka, mengembangkan sayap-sayap mereka. Mereka bertindak hinggalah ke langit dunia. Yas'aluhum rabbuhum, apabila selesai majlis ilmu, mereka pun pergi, maka Tuhan mereka bertanya kepada mereka, wa huwa a'lamu minhum, sedang dia maha mengetahui, lebih mengetahui daripada mereka. Tuhan tanya, ma yaqulu ibadi, apa yang telah dikatakan oleh hamba-hambaku? Qalu, para malaikat menjawab, yaqulun, mereka berkata yusabbihunaka, para malaikat kata orang-orang yang berzikir tadi, yusabbihunaka, mereka bertasbih, tasbih. Dia qala Nabi sallallahu, yaqulun, para malaikat berkata yusabbihunaka, mereka bertasbih, mensucikan engkau, yukabbirunaka, mereka membesarkan engkau, yumajidunaka, mereka mengagungkan engkau. Kemudian fayaqulu, maka Allah Ta'ala kata, hal ra'auni, adakah mereka telah lihat aku? Fayaqulun, maka para malaikat menjawab, la, tidak, wallahi, tidak demi Allah. Ma ra'auka, mereka tidak pernah melihat engkau. Ini hadis yang lain lah. Hadis yang saya bawa kali di tempat lain, nak sebagai syahid sokong bagi hadis yang kita baca tadi lah. Mereka tidak pernah melihat engkau. Fayaqulu, maka Allah Ta'ala kata, fa kaifa law ra'auni, bagaimanakah kalau mereka melihat itu? Allah kata, kalau para malaikat kata, law ra'auka kanu ashaddu laka ibadatan, kalaulah mereka melihat engkau, nescaya mereka akan lebih kuat beribadah lagi pada engkau. Wa ashaddu laka tamjidan, mereka akan lebih kuat lagi memuliakan engkau. Wa tahmidan, dan memuji engkau. Wa aktsara laka tasbihan, mereka akan lebih banyak lagi bertasbih kepada engkau. Fayaqul, maka Allah kata, ma yas'alunani, apa yang mereka minta pada aku? Tak, Allah Maha mengetahui. Qala yas'alunaka al-jannah, mereka berkata, yas'alunaka al-jannah, mereka itu memohon kepada engkau syurga. Qala, kata Allah, wa hal ra'auha, pernahkah mereka tengok syurga? Qalu la wallahi, para malaikat menjawab, tidak demi Allah. Ya Rabb, ya Tuhan, ma ra'auha, mereka tidak pernah melihatnya. Qala, kata Allah, fa kaifa law ra'auha, kaifa law annahum ra'auha, bagaimanakah kalau mereka melihatnya syurga itu? Qalu, mereka menjawab, law annahum ra'auha, kalaulah mereka melihatnya, kanu asyaddu 'alaiha hirsan, mereka akan lebih bersungguh-sungguh untuk mendapatkan syurga. Wa asyaddu laha talaban, akan menuntut syurga dengan sungguh-sungguh. Wa a'zamu fiha raghbatan, dan akan lebih besar kegemaran mereka terhadap syurga.
kan? Jadi panjang lah. Jadi maknanya saya nak sebut tadi tentang malaikat tadi yang datang menghamparkan sayap mereka ke atas sekarang dalam majlis ilmu ni. Kemudian Allah Ta'ala kata, "Fabima yata'awwadun?" Daripada apa mereka minta perlindungan? Kalau para malaikat kata, "Yata'awwaduna minan nar." Mereka minta berlindung daripada neraka. Kalau wahal ma'awha, Allah kata, "Adakah mereka nak melihatnya?" Para malaikat menjawab, "Tidak, demi Allah, mereka tidak pernah melihatnya." Allah kata, "Bagaimana kalau mereka melihatnya?" Para malaikat menjawab, "Kalau mereka melihatnya, nescaya mereka akan bersungguh-sungguh untuk melarikan diri daripadanya, dan mereka akan teramat takut daripada neraka tadi, daripada masuk dalam neraka." Maka Allah kata, "Maka aku jadikan kamu semua sebagai saksi." Allah kata, "Aku jadikan kamu semua sebagai saksi. Anni qad ghafartu lahum." Semuanya aku telah ampunkan bagi mereka. Jadi majlis ilmu ni adalah majlis keampunan. Kita keluar daripada majlis ini, dosa kita dah diampunkan. Ya. Fayaqulu malakun minal malaika, maka satu malaikat pun dia jawab. Dia kata, daripada kalangan para malaikat semua ni, satu malaikat cakap. Dia kata, "Fihim man laysa minhum." Di kalangan mereka itu ada yang bukan datang untuk belajar. Inna ja'a li hajatin, tapi dia datang kerana ada hajat tertentu. Qala, kata Allah, "Humul qaum la yashqa jalisuhum." Mereka adalah kaum yang tidak celaka siapa yang duduk dalam majlis mereka. Hadis dalam Sahih Al-Bukhari, nyokong apa yang kita baca tadi lah, hadis Abu Darda radhiyallahu anhu. Jadi banyak hadis lagi lah, hadis yang lain yang datang menyokong. Dan hadis Abu Darda ini terangkat dia hadisnya Hasan Yuraidi. Seterusnya hadis yang ke-71, wa an Safwan bin Asal al-Muradi radhiyallahu anhu qala, "Ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid muttaki'un." Aku datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang baginda berada dalam masjid dalam keadaan muttaki'un. Muttaki'un itu bertelempung macam tu lah. Muttaki' kita sampai menyengking kita kan, duduk terlambung ni terdetuk. Ada burdin lahu ahmar, di atas selimut dia, kain dia, kain ridak dia, apa nama, yang warna merah. Warna merah. Yang pakai dia tadi kan, selendang dia betul-betul tadi lah. Faqultu lahu, maka aku berkata kepadanya, "Ya Rasulullah, inni jitu atlubul ilma." Aku datang untuk menuntut ilmu, aku datang belajar, ya Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Marhaban bi talibil ilmi." Selamat datang dengan penuntut ilmu. Nabi sallallahu, marhaban. Dan kita, "Inna talibal ilmi," semuanya penuntut ilmu itu, "ta'ufuhul malaikatu." Ya, para malaikat tadi menghamparkan sayap atasnya, wa tudhilluhu, dan dia menyentuhinya. Ya. Bi ajnihatiha, dengan sayap-sayapnya. Thumma yarkabu ba'duhum ba'dha. Kemudian sebahagiannya akan naik di atas sebahagian yang lain, bertindak-tindak kan ke atas. Hatta yablughu sama'at dunya, sehingga mereka bertindak ketinggian sampai ke langit dunia. Min mahabbatihi, kerana kecintaan mereka, lima yang itu bagi apa yang tutup oleh tutup ilmu tadi. Itu hadis targhib di dalam menuntut ilmu. Kalau kita dengar hadis ini tak pasal minat lagi nak menuntut ilmu, tak tolak, kata apa lagi dah, sudah dia. Baik, hadis seterusnya, وروي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Artinya menuntut ilmu adalah kefarduan ke atas setiap orang Islam. Ya, ada yang kata ala kulli muslim dan muslimah, tapi lafaz itu dhaif. Ya, jadi sahih. Jadi riwayat berbaca ada selainnya. Ini huraian macam yang disebut tadi lah. Ya, menuntut ilmu adalah satu kefarduan. Jadi macam mana kalau kita beramal tanpa ilmu, sebagaimana yang Allah sebut tentang golongan Nasrani kan? Orang Abdalli, orang-orang yang
sesat kerana mereka beramal tanpa ilmu. Tapi kalau ada ilmu tak amal, jadi pula apa nama? Al-maghdubi alaihim, golongan Yahudi. Jadi tujuan ilmu ni adalah kefarduan atas setiap muslim lah. Sebab untuk menghilangkan kejahilan dia, kita macam mana dia berwajib? Kita macam mana dia nak solat? Ya, untuk solat dia tak sah, dia nak berwudu. Ya, macam mana nak tayamum? Gitu. Macam mana nak tutup aurat? Jadi macam mana nak menjelaskan, nak menjalankan segala hukum-hukum syariat? Mesti ada ilmu. Kemudian hadis Anas radhiyallahu anhu, dia kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'un, ada 7 perkara yajri lil abdi, mengalir bagi seseorang apa itu, ajruhunna, pahala-pahala dia. 7 perkara tadi. Wa huwa fi qabri, sedang dia berada di dalam kuburnya, dah mati dah pun. Ba'da mauti, selepas kematiannya, pahala dia masih berjalan. Pahala masih berlangsung. Siapakah mereka? Man 'allama ilman, orang yang mengajar ilmu. Ilmu sini umumlah, nakirah hukumnya kan. Nakirah hukum ilmu. Jadi ilmu yang bermanfaat, dengarlah ilmu dunia atau ilmu akhirat. Walaupun fokus asalnya dari ilmu akhirat lah. Ilmu yang kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah dengan ibadah tadi, ilmu tentang hukum, tentang syarat, tentang sah, tentang batal, itulah dia. Tapi apa saja ilmu macam ilmu dunia yang menyampaikan kepada kebaikan untuk menolong orang, contohnya doktor ke, kontraktor ke, apa kan, ilmu dunia yang boleh memberi manfaat kepada orang lain dan bagi diri dia juga, itulah dia maksudnya. Aukara nahyan atau nahran, ataupun dia menggali sungai. Dia buat sungai. Ya, dia buat terusan. Misalnya di Kedah tu dia ada terusan buat Mat Saman. Ulang lah dia. Ustaz Allah. Kan, semua cari tak betul. Gunung Jerai bagian Rostok. Daripada Gunung Jerai sampai terusan Mat Saman lah. Sekarang tak ada. Hari tu lah. Hari tu kan? Tu dah dia. Lepas kita lah. Tu dah tahu. Lebih lah. Tu dah dia. Kalau ada tu jalan. Guna air tu kan. Sawah pagi tengok. Lepas tu berapa ramai orang makan beras. Makan nasi. Guna perai tadi kan. Hasil dekat air tadi. Tu dah dia. Kita lagi supaya terusan buat maksaman. Atau hafara bi'ra, ataupun dia menggali berigi. Kalau Uthman radhiyallahu anhu dia beli berigi, kan? Beli kat Yahudi tu. Itu orang Islam dia beli. Betul dia? Orang Islam. Beli ataupun kita ni menggali berigi. Contohnya sekarang dia petik Malaysia kan, untuk gali berigi kat mana? Kat Kamboja, dekat Afrika, kan? Jadi kita bayar kita tu beri duit kalau kita beri. Kalau betul tak ke tubuh kita dapat pahala. Kalau tu dapat yang besar kan. Sudah dia. Au gharasa nakhlan, ataupun dia tanam pokok kurma. Dalam hadis ni tak sebutlah pokok durian. Sebab sana mana ada pokok durian. Kan? Kita sebutlah sepedak rambutan. Kita sebutlah. Sebut nakhlan kurma, itulah dia pokok yang dikenal oleh orang Arab yang sebenarnya dengan kehidupan dia bang seharian kan, makanan utama untuk dia tu kan kurma. Setiap rumah kan ada kurma. Jadi maknanya dia tanam kurma. Kalau hari ni kita di Malaysia ni orang tanam segala pokok-pokok kan. Jadi hasil tu ditanam oleh datuk kita dulu, boleh kita makan sampai habis ni. Bukan dekat kita, segala monyet, segala tupai kan, segala siapa makan pahala dia jalan. Sebab tu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kan, kalau seseorang itu dunia nak kemat dah ni, dia sedang memegang biji benih pokok kan untuk ditanam, maka tanamlah boleh tak? Walaupun dunia dah goncang nak kemat ni, pegang benih tu kan, tanam. Ada pahala di situ. Ya, ada pahala. Kita buat ya, walaupun tak sempat. Macam ni lah kita solat qabliyah kan. Tengok ada lagi 1 minit lagi.
Daripada duduk tunggu takbir lah. Dia betul Arab. Macam sebab kita Fatihah orang iqamah. Kita putih lah. Bayang tu lah. Pahala boleh lah. Sebab kita tak buat. Macam tu lah. Kias dia lah. Kias. Buat kiasnya sahih lah. Bukan kias Malfarik. Jadi Allah rasa nakhlan. Dia keempat. Tanam kurma. Tanam pokok. Yang kelimanya Bana masjidah. Dia bina masjid. Dia beli satu lot RM150 wakaf untuk dia, untuk ayah dia, untuk semua tadi. Dia bina masjid ataupun dia buat masjid dengan duit dia sendiri, bukan duit riba bukan dia buka bank. Lepas tu dia ada duit, dia buka bank dia, daripada ambil riba tu dia buat masjid tu tak jadi. Mesti dengan duit yang halal lah dia masjid tadi. Awal rasa mushafan ataupun dia mewariskan, meninggalkan mushaf Quran. Tinggalkan. Dia sekarang pun dia perlu kutip. Dia dengan kutip apa? Tuan rumah untuk bagi mushaf pada anak-anak yang belajar di Afrika. Jadi kau belajar di mana? Di Afrika ni, Sudan ke mana kan? Kau belajar tulis di papan batu. Tulis apa pada tulis apa pada itulah dia buat kan. Ada mushaf kita mushaf di nanti kan warna pun emas tulisan dia itulah dia. Atau taraka waladan ataupun dia tinggalkan anak, ada zuriat anak dia, yastaghfiru lahu, yang memohon ampun untuknya ba'da mauti, selepas kematiannya. Allahumma ighfirli wa liwalidayya alhamdulillah kama rabbayani shaghira. Kan? Itulah dia. Jadi anak yang soleh ini akan memohon ampun untuknya selepas mati. 7 orang ni rahmatullah. 7 orang ni maknanya pahala dia akan berjalan kalau dia sentiasa kan? Maknanya itu hari kiamat lah. Itu. Kalau digunakan lagi lah perkara yang dia tinggalkan tadi. Macam ilmu ni tak putus. Kan? Daripada Nabi Nabi manusia paling banyak pahala lagi. Dia sampai ke ilmu kepada para sahabat. Kepada para sahabat dia kata ilmu kepada tabi'in. Ilmu itu berterusan. Tabi'in kepada tabi'in. Kepada generasi seterusnya sampailah kepada generasi kita hari ini, kita belajar ilmu yang sama. Tengok berapa banyak pahala orang yang sebelum kita. Hak yang di atas lagi banyak pahala, di atas lagi banyak pahala. Sebab kan ilmu ni berkembang. Satu dunia belajar ilmu yang sama tadi. Itulah dia. Kan? Pahala dia akan berterusan. Jadi seolah-olahnya dia tak mati lah. Seolah-olahnya dia hidup lagi lah. Jadi maknanya macam penyair tu kata lah, al-fakhru illa li ahli al-ilmi innahum 'ala al-huda liman istahda adillahu wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu fafuz bi'ilmi ta'ish hayyan bihi abada wal jahiluna li ahli al-ilmi a'da'u fafuz bi'ilmi ta'ish hayyan bihi abada. An-nasu mauta, manusia semua mati, wa ahli al-ilmi ahya'u, orang-orang berilmu mereka hidup. Kan? Kita hidup dalam hati orang-orang beriman yang datang selepas mereka yang berilmu. Yang disebut nama mereka Imam Syafi'i rahimahullah, Malik rahimahullah, dan para imam yang seterusnya rahimahullah, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka berilmu. Kabiran an kabirin, dan orang tua diambil kepada orang tua, dan seterusnya lah begitu. Baik. Hadis Hasan di ghairi Syekh ini. Dua tu dia bahas tentang sanad hadis itu tak baca. Kemudian disebut lagi hadis yang ke-74. Wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, ad-dunya mal'unatun, dunia ini adalah dilaknati.
Maksud terlaknat di sini bukan bermaksud dunia itu secara mutlak, kan? Dia adalah keji atau dilaknati, macam tu, kan? Tapi maksud yang dilaknati dia, tapi dia mal'un itu tadi. Perkara yang dilaknati adalah perkara yang melalaikan dan menjauhkan diri daripada Allah. Itu maksudnya, kan? Itu mal'un itu tadi lah. Mal'unun ma fiha, dilaknati apa yang ada padanya pada dunia tadi, daripada perkara yang menjauhkan kita daripada ingat Allah dan melalaikan kita, daripada solat, daripada melakukan amalan salih, perkara yang dilaknati lah. Kemudian kata Nabi SAW, illa zikrullah, melainkan zikir kepada Allah, ini melainkan mengingat Allah dalam ucapan, dalam hati, dalam amalan kita, kan? Itu adalah illa zikrullah wa ma walahu, dan apa yang berkaitan dengannya, dengan zikir kepada Allah tadi. Apa yang berkaitan? Kita solat, sedekah, amal ma'ruf, nahi munkar, kan? Niat ikhlas dalam pekerjaan, ataupun wa ma wala, maksudnya apa-apa yang berkaitan dengan Allah tadi, kan? Kita bekerja mencari rezeki yang halal, dia itu berkaitan, tidak terlaknati. Itu benda yang terpuji. Itulah dia. Kemudian kita buat contoh lah, kita mudah jelas faham maknanya bagaimana kerja itu boleh jadi ibadah. Kerja itu boleh jadi ibadah dan termasuk dalam zikrullah tadi. Kerjaan yang kita buat tu lah, yang boleh keluar pagi-pagi, pergi kerja, petang balik, kan? Tapi kita kullun nas yaghdu, kan? Semua orang keluar berpagi dari kita. Fabai'un nafsahu, ada yang fabai'un nafsahu famu'tiquha, dia jual diri dia dan beri pertikaikan diri dia daripada dosa dan neraka orang. Maknanya dia keluar dari rumah dia buat benda yang saleh lah, benda yang halal, kan? Jadi macam mana setiap itu boleh jadi ibadah kepada Allah, kan? Boleh jadi termasuk dalam perkataan wa ma walah, itu yang berkaitan dengannya. Dia bila kerja saya dengan niat, niat apa yang niat dia? Untuk tunaikan kewajipan dia bagi nafkah pada keluarga dia. Ibadah. Dia keluar dari rumah tu, kan? Maknanya dengan harapan buat balik rezeki untuk diberikan kepada family dia. Itu kewajipan dia, nafkah tadi, kan? Bila kewajipan dia dapat pahala, bukan sunat, wajib. Jadi rujukan dia kita rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 233, kan? Maksudnya bekerja tadi dengan niat untuk menafkahi keluarga, termasuk dalam perkara wa ma walahu tadi. Rujuk dalam Al-Baqarah ayat 233. Kemudian lagi untuk menjauhi daripada meminta-minta. Kita minta manusia sebab dia pergi bekerja, sebab rezeki yang halal. Kuntit, kotak-kotak, hitung sampah, plastik-plastik, botol-botol, kan? Jadi maknanya dijual, dapat rezeki, dia nafkah dari keluarga dia. Itu masuk dalam perkataan wa ma walah itu. Dan lepas tu dia keluar mencari diri dengan niat untuk mencari rezeki yang halal, jauh perkara yang jauh rezeki yang haram, kan? Kemudian dia niat tu bantu orang lain atau menyumbang kepada masyarakat, untuk kuatkan diri dia agar boleh beribadah, ataupun untuk jadi kaya boleh bersedekah dan boleh berzakat, kan? Jadi kalau kita boleh jadi kaya, jadilah kaya. Kerana dengan kaya itu kita boleh berderma, boleh berzakat, sedekah, pahala lagi bertambah-tambah. Itulah dia. Jadi supaya kita boleh beribadah kepada Allah dengan cara yang lebih baik. Jadi dia kata dengan kerja tu dia menjadi ibadah dan termasuk dalam zikir pada Allah tadi, walahu tadi. Itu maksudnya. Macam hadis, macam apa yang sebut hadis ni lah, wa ma walahu. Wa aliman wa muta'alliman, dan orang yang berilmu dan orang yang mengajar dan orang yang menuntut ilmu atau yang belajar lah. Muta'allim ni orang yang belajar, alim ni orang yang berilmu, guru dan murid. Mereka ini tidak termasuk dalam kategori yang dilaknati. Itu
Itu maksud dia. Jadi sedikit pengajaran pada hadis yang kita baca ni maknanya yang pertama, dunia ni hanya alat je. Dunia ni alat sahaja. Dia bukan matlamat. Dunia ni dia jadi manfaat jika kita gunakan untuk akhirat. Dunia info dia lah. Info dia digunakan untuk akhirat. Dia pakai ilmu. Itu yang terlalu. Kemudian amalan yang mengandungi zikir, ilmu dan niat, kerana Allah adalah pengecualian daripada kebutaan. Allah tak akan pun tolak amalan. Amalan itu dia tidak berartilah. Kemudian dalam hadis juga menjelaskan bahawa ilmu agama ini mempunyai kedudukan yang tinggi lah. Sebenarnya disebut wa'aliman wa muta'alliman. Jadi pencarian dia mempunyai keberkatan dunia akhirat. Dunia akhirat berkatan dia. Jadi hadis ini juga kalau kita kepada kita, dia mengajak kita, menyeru kita untuk jadikan segala urusan dunia ini sebagai ibadah. Dia kan yang betul lah, dia kan jadi ibadah. Walaupun kerja tu kerja dunia, seperti bekerja untuk sama keluarga tadi lah, belajar untuk dakwah dan sebagainya. Ini maknanya tidak termasuk dalam tidak dia adalah yang terpuji lah, yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang ke-75 kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi ithnatain. Tidak ada hasad melainkan pada dua perkara. Hasad di sini maksudnya hasad yang baik lah, yang dipanggil sebagai ghibtah. Al-ghibtah, apa al-ghibtah? Yani at-tamanni mislu ma lahu. Maksudnya kita bercita supaya kita ni dapat, kita punya kawan kita dapat tu. Kita apa? Bagus. Tidak boleh berhasad, dengki, melainkan pada dua perkara. Rajulun atahu Allahu ma'ala. Seorang lelaki yang Allah berikan kepadanya harta, fasallaqahu ala halakatihi. Maka dia gunakan harta dia tadi atas menghabiskan hartanya fil haqqi, di jalan Allah. Allah bagi kat dia harta, dia habiskan harta di jalan Allah. Diguna. Macam-macam cabang dalam kebaikan dia gunakan harta dia tadi. Itulah dia hakikat dia, tak pernah miskin pun. Orang yang buat dia tak pernah miskin. Itulah dia. Anda pernah tengok YouTube di Indonesia, orang ni dia jual bakso. Dia jual bakso, lepas tu dia, orang tak mampu bayar, makan. Ada hamil dia yang pergi makan percuma. Orang nak makan malam percuma. Dia tak fikir pun. Itulah dia kan, berkatan dia tadi. Jadi orang ini, orang yang diberi oleh Allah Ta'ala harta benda ni, maka dia habiskan harta benda dia pada ketaatan kepada Allah. Yani fil haqqi, fil haqqi, pada kebenaran, pada mentaati Allah. Seperti mana? Seperti berinfak kepada orang miskin, digunakan untuk jihad fisabilillah, ataupun di jalan dakwah dia, sponsor orang pergi dakwah dan sebagainya, bina masjid, buat segala kebajikan, tanggung keluarga, macam-macam ni lah. Itu maksudnya fil haqq tadi. Maksudnya warajulun atahu Allahu al-hikmah, dan seorang lelaki yang Allah berikan kepadanya al-hikmah, iaitu ilmu dan kebijaksanaan. Ilmu dan kebijaksanaan. Bahawa yaqti, dan dia menggunakan ilmu ini untuk memberi hukum, mengajar hukum atau mengajar hukum syariat, dengan ilmu dan hikmah tadi, ilmu dan kebijaksanaan. Wa yu'allimu, dan dia mengajarkannya. Itulah dia. Jadi kedua-dua golongan ni, yang pertama dan kedua ni, orang kaya dan orang yang berilmu, orang bijak tadi kan, yang dia boleh gunakan nikmat yang Allah bagi ni untuk kebaikan akhirat. Kebaikan dan untuk akhirat, bukan untuk diri sendiri semata-mata. Orang ni layak kita dengki, yakni
dengki yang dibenarkan, iaitu kita nak jadi macam dia. Adapun hasad yang dilarang berdosa itu maksudnya tamanni zawalin ni'mah 'anil mahsur. Itu hasad yang dilarang. Kita bercita-cita untuk hilang kenikmatan daripada orang yang kita dengki itu. Ada haram. Ini haram. Yang dimaksud dengan hadis ini adalah dipanggil al-ghibtah. Al-ghibtah maksudnya kita bercita-cita untuk jadi sepertinya. Bukan kita bermaksud untuk nak binasakan dia. Tak, tapi nak jadi seperti dia. Jadi hadis itulah dia penjelasan dia. Itulah dia seterusnya Abu Musa radhiyallahu anhu. Ada sampai sini. Betul. Itulah dia. Insya-Allah clear. Ya, Abu Musa radhiyallahu anhu adalah sekurang. Masih lagi dalam tarhib ilmi wa talab. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأصلي بالإنسان وأعمل الصالحات وأصل الحق وأصل الصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.